Pengasas kerajaan Ayyubiyah di Mesir ialah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang juga dikenali sebagai Panglima Islam yang memenangi Perang Salib. Beliau bukan sekadar penguasa tetapi juga seorang panglima perang, mujahid, ulama yang faqih, ahli politik dan penempuh jalan zuhud. Perlu diingat bahawa kerajaan Ayyubiyah berdiri di tengah-tengah Perang Salib. Beliau lahir di Tarkid, Iraq. Waktu kecil lagi, Salahuddin dididik di madrasah dan dididik dengan ilmu kalam, fiqh, Al-Quran dan hadis. Pada tahun 564 Hijrah bersamaan dengan 1169 Masihi, beliau bersama bapa saudaranya Asaduddin Sirkuh berjaya mengusir tentera Kristian dari Mesir dalam Perang Salib. Setelah Sirkuh meninggal dunia, kerjayanya semakin cemerlang. Tambahan pula, kerajaan Fatimiyah di bawah Al-Adid Lidinillah yang ketika itu masih muda, sehingga banyak tugasnya diambil alih oleh Salahuddin. Setelah Al-Adid meninggal dunia, Salahuddin menjadi Perdana Menteri lalu menggantikan fahaman Syiah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam Perang Hattin, beliau berjaya menawan Baitul Maqdis pada tahun 1187 dari pasukan Kristian. Ketika menjadi Perdana Menteri, beliau membuat pembaharuan dalam bidang agama dengan mengembalikan kemurnian mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, mendirikan madrasah mazhab Syafi'i dan Maliki serta menggantikan Qadi Syiah dengan Qadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut Salahuddin, perang hanya sarana pembelaan agama. Beliau bersikap toleransi terhadap agama Kristian. Semasa berdamai dengan pasukan Kristian, beliau mengizinkan mereka untuk menziarahi Baitul Maqdis. Gaya kepimimpinannya berbeza dengan pemimpin yang terdahulu. Beliau yang sangat ramah, moderat, cinta damai, diplomasi dan penuh keluhuran. Salahuddin memindahkan pusat pemerintahan ke Damsyik. Dalam hidupnya, Salahuddin mempunyai dua misi besar, iaitu menggantikan Islam Syiah dengan Sunni dan membebaskan Baitul Maqdis. Beliau sedaya upaya berusaha mengajak rakyat Mesir untuk beralih akidah dari Syiah ke Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menghidupkan kembali elemen-elemen Sunni berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan cara tersebut, beliau berhasil menghapus tradisi Syiah hingga ke akar-akarnya dan menggantikannya dengan tradisi Sunni. Ini adalah kejayaannya yang penuh gemilang. Demikian juga dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, budaya, agama, ketenteraan dan falsafah. Hakikatnya, kejayaan Salahuddin bukan sekadar pada kekuatan fizikal dan strategik perang, tetapi kekuatan spiritualnya lebih terselah. Kekuatan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah cukup kuat di samping dikenali sebagai tokoh yang kuat beribadah, zuhud, penyabar, takwa, pemaaf dan juga kemurahan hatinya tiada tandingnya. Kejayaan Salahuddin sebenarnya kerana himpunan faktor-faktor spiritual
Inilah yang membawa kepada kejayaan penaklukan Baitul Maqdis. Apa yang diwarisi di Mesir ialah kekayaan peninggalan Fatimiyah yang begitu besar. Namun dari sudut catatan Sunni ialah kerana misi Rabbani, jihad fi sabilillah yang dipegangnya dan pemimpin-pemimpin dari Bani Zaki sebelumnya yang bersungguh-sungguh mahu menciptakan nyatuan dan kekuatan Islam. Kerana itu, daerah-daerah Islam yang dijajah hampir 200 tahun berjaya dimerdekakannya dan kekayaannya telah diolah dengan baik untuk kepentingan Islam, terutama menyatukan kembali dan memperbaiki semula akidah ummah. Kelemahan dan mundurnya Bani Ayyubi ini berlaku apabila pengganti atau pewaris-pewaris kuasa mulai menikmati kekayaan dan meninggalkan perjuangan jihad memelihara kepentingan dan umat Islam. Ini jelas berbeza dari sosok tokoh mujahid seperti Imanuddin Mahmud dan Salahuddin yang tidak tinggal di istana tersegam indah dan tidak hidup seperti maharaja. Ketika wafatnya Salahuddin, dia hanya meninggalkan beberapa dirham sahaja. Salahuddin juga pernah menyatakan jika umurnya panjang dan diizinkan Allah, akan menyeberangi lautan ke Eropah untuk menundukkan musuh Islam di tempat mereka sendiri agar Islam akan dianuti oleh masyarakat dunia.